Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini awak akan belajar tajuk pembeza layan. Pembeza layan bagi persamaan kuadratik. Apakah pembeza layan? Dia adalah satu formula. Formula B kuasa 2 tolak 4AC. Okey. Awak mungkin rasa macam pernah tengok formula ni di mana formula ni berada di dalam rumus kuadratik. Ingat tak rumus kuadratik? Rumus kuadratiknya. Okey. Rumus kuadratik apa dia kata? X sama dengan negatif B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC semua bahagi dengan 2A. Okey. Formula pembeza layan ini di mana B kuasa 2 tolak 4AC berada di dalam ni. Okey. Jadi rupanya formula yang dalam ni sangat penting. Di mana dengan formula ni awak boleh tahu apakah jenis persamaan kuadratik tersebut. Okey. Yang kata jenis-jenis. Jenis-jenis graf kuadratik. Graf kuadratik. Okey. Jenis yang pertama yang awak akan jumpa jenisnya dia akan ni paksi X. Paksi X ni penting Y pun ada saya tak tulis. Dalam kes ni kita nak tengok Okey, paksi X dulu Graf ini jenis yang pertama dia akan memotong paksi X di dua tempat alfa dan beta. Okey Okey, ni jenis satu. 1A 1B. Okey. Dua tempat ni dari atas graf ni, graf atas, graf senyum Kalau dari bawah dia begini. Masih memotong di alfa dan beta. Ni jenis satu. Okey. Jenis yang kedua. Okey. Paksi X-nya ini. Dia hanya melalui dan menyentuh paksi X. Ni lalu sentuh, potong, patah balik, potong. Dua tempat. Yang ni lalu sentuh tapi tak potong. Macam mana? Sentuh tak potong. Maksudnya sentuh patah balik. Maksudnya alfa pun di sini, beta pun di sini. Okey. Kita tengok kalau graf senyum, graf yang masam ni, graf dari bawah macam mana? Lalu sentuh patah balik. Dia sentuh di satu titik. Di mana sinilah alfa, sinilah beta. Okey Okey, graf yang ketiga jenisnya, ni jenis kedua A dan B. Jenis yang ketiga. Okey, kita buat lagi paksi. Graf ini dia lalu tapi tidak menyentuh paksi X. Nampak dia tak sentuh paksi X. Okey. Kalau dari bawah pun sama, dia lalu tengok dia sentuh paksi Y tapi paksi X dia tak sentuh Okey, nampak Okey. Jadi yang ni alfa dengan beta apa jadi? Tidak tak ada. Alfa, beta tidak ada sebab tak sentuh, betul tak? Kalau dia sentuh adalah alfa beta kan? Awak dah belajar ni kan? Kalau dia sentuh satu titik situlah alfa, situlah beta. Sini tak sentuh langsung, maka tak ada lah alfa beta. Okey. Jadi dari segi bahasanya dipanggil begini. Okey. Yang pertama ini dia kata mempunyai dua punca yang berbeza.
Kenapa berbeza? Kerana di situ ada alfa dan ada beta. Dua tak sama. Yang ni dia kata untuk kes kedua mempunyai dua punca yang sama. Di situlah alfa, di situ beta. Maksudnya kalau sini kata 2, dia potong di titik 2. Alfa pun 2, beta pun 2. Yang ni alfa mungkin negatif 1, beta mungkin positif 1. Tak sama. Okey, yang ni. Oh, saya tertinggal sikit. Mempunyai dua punca nyata. Nyata yang berbeza. Yang ni mempunyai dua punca nyata yang sama. Yang ni tidak mempunyai puncanya tak. Okey, sebab tak ada alfa beta, tak ada di sini. Takkan jumpa sebab dia tak menyentuh. Okey, jadi awak kena kenal semua jenis graf ini dengan cara menggunakan diskriminan atau pembeza layan ini, formula ini. Dan dalam peperiksaan formula ni awak kena tunjuk ada markah dia sendiri. Formula ni banyak guna dalam bab ini, bab 2 dan bab 3 untuk melukis graf. Okey. Jadi kita selepas ni kita akan terus kepada soalan. Baik, kita teruskan dengan soalan 1. Okey. Nyatakan jenis punca bagi persamaan kuadratik. Apa persamaan dia? 3x kuasa 2 tambah 4 sama dengan 7x. Okey, dia nak tahu yang mana lah. Adakah nyatakan jenis punca. Punca ada jenis apa? Jenis yang mana? Jenis nyata dan berbeza kah? Nyata dan sama atau tidak nyata? Okey. Jadi kita kena pakai formula ni. Okey. Jadi dari sini awak kena nak pakai B kuasa 2 tolak 4AC kan. Jadi awak kena kenal yang mana B, mana A, mana C. Jadi awak tahu dah. Yang ni okey. Ni A kan? AX kuasa 2 tambah, oh maaf. Ada sikit kerja kena buat. Okey. Dari sini awak ada 3x kuasa 2 tambah 4 sama dengan 7x. Jadi kita kena ada sebelah kanan sama dengan kosong. Maka bawa semua ke kiri. Jadi 3x kuasa 2, saya letak 7x dulu. Tolak 7x tambah 4 sama dengan kosong. Dari sini awak bandingkan dengan formula AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Nampak ni formula asas, formula am bagi persamaan kuadratik. Awak bandingkan apakah nilai A? A sama dengan 3. B adalah negatif 7 dan C adalah 4. Okey. Jadi dari sini ada A 3, B negatif 7, C 4. C positif 4. Dari sini awak buat begini lah, menunjukkan kita akan guna semua untuk formula dia. Formula apa? B kuasa 2 tolak 4A C. Apakah dia ni? Bab ni senang lah. Dalam periksa pun dia satu markah je. B kuasa 2 tolak 4A C. B kuasa 2 adalah B apa dia? Negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 tolak 4 darab A. A apa? A 3. C berapa? C 4. Okey, dari sini 7 kuasa 2. 7 darab 7 49. Tolak 4 darab 3 12. 12 darab 4 12 darab 4 3 6 48. Okey. Jadi 49 tolak 48 1. Okey, 1 ni kat mana kedudukan dia? Adakah dia lebih dari kosong, sama dengan kosong atau kurang dari kosong? Yang mana? 1 tentu lebih dari kosong kan?
iaitu lebih dari kosong. Jadi dari sini bila lebih dari kosong, awak boleh jawab macam mana? Okey. Maaf, sorry. Okey. Bila dia lebih dari kosong, maka awak tahu dah apa dia? B kuasa 2 tolak 4AC lebih dari kosong, maka dia mempunyai dua punca yang nyata dan berbeza. Maksudnya kalau awak kena lukis graf nanti, awak akan dapat graf yang boleh potong di dua tempat. Jadi persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang nyata dan berbeza. Okey. Kalau awak tengok sama dengan satu kan. Okey. Jadi okey, ni sebenarnya tak habis lagi Okey, yang ni kalau awak boleh tunjuk ni, awak dapat satu markah. Selalu soalan dia tambah lagi Lepas tu dah tahu begini, macam mana kita nak lukis lah kan. Tapi sebelum lukis awak kena tahu dia potong kat mana. Kan? Bila kata punca ni dia potong 4CX di mana kan? Jadi awak kena buat apa? Nak tahu di mana dia potong 4CX, awak ada, ingat tak awak ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, okey, awak boleh buat apa? Ingat tak kaedah dia? Pemfaktoran. So, awak ada kaedah rumus. Awak juga ada kaedah penyempurnaan kuasa 2. Yang ni jarang pakai Jadi nak pakai yang mana? Pemfaktoran atau rumus. Okey, sebab yang ni pun dah datang dari rumus. Kan? Formula B kuasa 2 tolak 4AC ni datang dari rumus. Baik, kita terus pakai rumus. Kadang-kadang pemfaktoran senang lagi. Tengoklah. Tengok keadaan. Jadi kita pakai rumus. Rumus kuadratik. Yang ni tolonglah hafal. Dia X adalah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC per semua per 2A. Okey, dari sini dia jadi apa? Sama dengan negatif B. Negatif B. Negatif B. B apa? Negatif 7. Tambah tolak B kuasa 2. Negatif 7 kuasa 2. Tolak 4AC. 4 kali 3 kali 4 ni. Semua per 2. Darab dengan A 2A. 2A 2 darab 3. Okey. Dari sini awak dapat. Ni tadi tahu tak lagi? Awak dah tahu tadi, awak dah buat kan? Dia dapat 1. Semua ni 1. Jadi awak ada ni negatif darab negatif, positif. Positif 7 tambah tolak 1 per 2 darab 3 berapa? 6. Jadi ni pecah 2. Pecah 2. Dia adalah sama ada 7 tambah 1 per 6 atau 7 tolak 1 per 6. Iaitu apa? 7 tambah 1 8. 8 per 6 iaitu 4 per 3. 4 per 3 iaitu sama dengan 1.3333. Okey, ni 7 tolak 1 adalah 6. 6 per 6 adalah 1. Jadi yang inilah alfa awak, inilah beta. Kalau nak lukis graf macam mana? Graf potong di mana? 1 dan 1.33. Okey. Ini paksi Y, paksi X. Okey, ni 1, katalah ni 1.33, ini 2, 3 sebagainya. Jadi graf ni memotong di dua tempat ni. Begini keadaannya. Nampak Nanti bab 3 kena lukis lah, bab 2 tak payah. Awak cuma kena tahu, ni kaedahnya nak tahu dia potong berapa, dua tempat ke, satu tempat ke, ataupun tak potong kan. Okey. Jadi untuk bab 2 awak jawab setakat ini saja. Kuadratik mempunyai dua punca-punca yang nyata dan berbeza. Ini saja Yang ni saya nak tunjuk, nak awak faham apa berlaku sebenarnya. Yang ni tapi dalam bab 3 kena tunjuk ni. Markah banyak ni. Okey, jangan tekan kalkulator terus dapat jawapan.
dalam kalkulator dia jawab X sama dengan apa dan apa kan. Terus tekan kalkulator tu. Nah, jangan. Awak kena tunjuk semua ni. Okey. Ni yang pertama, soalan pertama. Kita cuba soalan kedua pula. Soalan kedua. Nyatakan jenis punca, jenis punca bagi persamaan kuadratik 4x kuasa 2 tambah 9 sama dengan 12x. Okey, yang ni 2 markah dalam ni. Okey. Jadi kita buat macam tadi juga. 4x kuasa 2. Ini bawa ke sini siap-siap Tolak 12x tambah 9 sama dengan kosong. Apakah A awak? A adalah 4. B negatif 12. C sama dengan 9. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi berapa? B kuasa 2 negatif 12 kuasa 2 tolak 4 kali A. 4 darab 4 darab C 9. Okey 12 kuasa 2 144 tolak 4 darab 4 16. 16 darab 9. Sekejap cikgu nak kira. 16 darab 9 144 juga. Jadi 144 tolak 144 adalah kosong. Jadi dia berada di mana? Maaf nak tarik ni susah kali. Dia berada di mana? Adakah di lebih dari kosong, sama dengan kosong atau kurang dari kosong? Maka dia berada di tengah ni, sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, okey, tadi awak ada sama dengan kosong, apa dia? Mempunyai dua punca yang nyata dan sama. Jadi persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang nyata dan sama. Okey. Okey, kalau lukis graf dia jadi macam mana? Okey, ni graf senyum. Okey, nanti bab 3 awak tahu graf senyum ke masam ke macam mana graf jenis dia turun ke bawah ke naik atas tu melalui formula ni formula persamaan kuadratik yang awak dapat. Okey. Jadi yang ni dia kata itu tak apa, nanti kita tangguh. Yang ni kita tengok ni. Persamaan kuadratik ni dua punca yang nyata dan sama, bermaksud graf ni satu tempat saja Okey. Dia menyentuh di satu tempat Cuma dalam bab 3 kita kena cari di mana yang dia sentuh. Jadi pakai formula apa? X ni apa? Alpha dan beta. Sebab sama dia adalah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca per 2A. Awak tahu dah B kuasa 2 tolak 4AC ni sama dengan kosong. Jadi semua ni kosong. Jadi tak ada adalah semua ni. Semua ni habis. Jadi awak tinggal negatif B per 2A. Apa tu? Negatif B per 2A. Negatif 12 per 2A. 2 darab 4 iaitu 12 per 8. 12 bagi 8 berapa sana? 3 per 2 1.5. Okey. Maka dia menyentuh saja menyentuh. Dia tak potong. Kalau potong ada dua tempat. Ni dia sentuh di mana? Di X sama dengan 1.5. Okey. Ni kalau bab 3 lah awak kena lukis. Dalam bab 2 setakat ini sahajalah. Awak kata punya dua punca yang nyata dan sama. Okey. Tu contoh kedua lah. Jadi nanti awak akan buat soalan-soalan lagi untuk tengok contoh-contoh jenis-jenis yang lain lagi Kita dah cuba jenis ni. Yang ni belum. Okey. Jadi kita tengok soalan yang lain sikit nanti. Yang ketiga. Soalan ketiga.
Okey, soalan dia lain sikit Cari nilai P jika persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak 4 tambah P x tambah P sama dengan kosong mempunyai punca yang nyata dan sama. Okey. Tadi kita nak tahu je graf tu. Tadi sebelum ni kita nak tahu graf tu. Okey. Mana tadi? Graf tu dia potong di dua tempat ke? Hanya menyentuh atau tidak menyentuh langsung. Kan? Dari situ dah tahu ni keadaan 3 ni. Awak tahu jenis dia. Awak kena buat dalam bentuk ayat lah. Dia ada 2 punca nyata ke? 1 punca saja ke? Ataupun tiada punca nyata? Okey. Dalam kes yang ini terbalik. Awak tahu dah dia ada punca yang nyata dan sama. Kes mana nyata dan sama? Kes ni nah. Nyata dan sama. Yang ni nyata dan berbeza. Ni kes 2 tempat. Yang ni kes menyentuh saja. Yang ni tiada punca nyata. Yang ni kes tak menyentuh. Okey. Yang ni dalam ni kata mempunyai punca nyata dan sama. Jadi kes sama dengan kosong. Okey. Jadi awak tahu bila dia kata nyata dan sama, maka B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Jadi dari sini awak ambil formula tu dulu. Yang ni dah tahu, awak tahu. Okey, jadi ambil formula ni. 4x kuasa 2 tolak 4 tambah Px tambah P sama dengan kosong. Ni A x kuasa 2 kan. Tambah Bx tambah C sama dengan kosong. Okey. Sekarang A awak berapa? X kuasa 2 sama. A adalah 4. A sama dengan 4. B pula. B adalah X sama dengan X. B adalah negatif 4 tambah P. B adalah negatif. Dalam kurungan masih kurungan. 4 tambah P. Okey. C pula. C apa dia? Ini. C sama dengan P. Okey. Ni terbalik. Awak tak tahu dalam ni pula. Yang awak dah tahu. Formula ni awak dah tahu. Dari perkataan nyata dan sama, tahu dah. Pembeza layan dia apa. Okey. Jadi dari sini A, B dan C. Maka awak nak buat B kuasa 2 tolak 4AC. Awak tahu dah sama dengan kosong. Kan? Jadi B kuasa 2 apa dia? Ni tak cukup tempat. Cikgu buat turun. B kuasa 2 adalah negatif 4 tambah P kuasa 2. Negatif 4 tambah P semua kuasa 2. Okey. Tolak 4AC. Tolak 4 darab A. A adalah 4. C adalah P. Semua ni sama dengan kosong. Okey. Jadi negatif kuasa 2 habis. Negatif tak negatif positif. 4 kuasa 2. Depan kuasa 2. 4 kuasa 2 16. Lepas tu belakang kuasa 2 tambah P kuasa 2. Yang tengah ni apa dia? Tengah ni adalah 2 darab depan darab belakang. 2 darab 4 8 darab P. 8P darab positif. Positif 8P. Okey. Tolak 4 darab 4 16.
darab dengan P. 16P sama dengan kosong. Okey, ni kena settle tak cantik ni. Jadi dari sini P kuasa 2 dia sorang-sorang dia, saya tulis P kuasa 2. 8P tolak 16P. 8 tolak 16 negatif lah 8P. Okey kemudian ni tambah 16 sama dengan kosong. Okey, last sekali dia nak apa? Cari nilai P. Berapa nilai P? Okey, jadi awak nak cari P ni. Macam mana? Awak boleh pakai apa ni? Ni sekali lagi sama ada awak pakai pemfaktoran atau rumus kuadratik. Sekali lagi padahal atas ni sebenarnya ni dalam rumus kuadratik dah ni. Ni sekali lagi pakai untuk cari P. Yang sebelum ni untuk cari apa ni? Sebelum ni yang kita pakai, saya dah tunjuk tadi, untuk cari X kan. Sebab X tak tahu. Sekarang dia tak mahu tahu pasal X, dia nak tahu pasal P. P pun pakai cara yang sama lah. Pakai rumus okay, jadi saya nak pakai rumus rumus kuadratik sekali lagi Jadi di sini P ni dia kita bandingkan dengan ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama kosong. Bayangkan P dengan X ni sama. Jadi depan ni apa dia? Depan ni adalah 1. A sama dengan 1. Okey, ni sama P dengan X ni. B pula sama dengan berapa? B sama dengan negatif lah 8. Okey, C pula. C sama dengan 16. Okey, jadi kita akan buat, maka okey, cari nilai P tadi. Kita akan buat formula Jadi di sini kita pakai negatif B untuk mencari nilai P. P sama dengan negatif B tambah tolak. Selalu sini X kan? Tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Masukkan. Okey, negatif B. Negatif 8. Tambah tolak B kuasa 2. 8 kuasa 2 tolak. Okey, 4AC. 4 darab A darab C per 2A. Okey, ini tekan kalkulator 8 kuasa 2 64. 4 darab 16 64. 64 tolak 64 kosong. Ni semua dah jadi kosong. Jadi awak ada negatif 8 per 2A. A apa tadi? A 1 2 darab 1 2. Wah, negatif 8 per 2 adalah negatif 4. Jadi dari sini P awak sama dengan negatif 4. Awak dah menjawab soalan. Cari nilai P jika persamaan kuadratik ni mempunyai punca nyata dan sama. Okey. Yang ni memang pening sikit sebab dua kali sebenarnya awak guna persamaan kuadratik, rumus kuadratik Yang pertama awak cuma guna dalam dia saja. Dalam ni saja untuk tahu, untuk menggunakan nak tunjukkan, sebab dia kata dah nyata dan sama dengan kosong. Dari sini dari sini awak dapat persamaan kuadratik sekali lagi. Yang tu masalahnya. Sebab tu awak guna rumus kuadratik sekali lagi. Okey. Okey. Cukup setakat ini. Nanti saya beri soalan, cuba buat dan hantar. Terima kasih dan Assalamualaikum.